Dengan ini saya sangat berbesar hati sekali lagi. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, iaitu pensyarah pembangunan belia, Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga Pengetua KOSAS Universiti Putra Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Doktor. Ya, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi kita bercakap mengenai Undi 18. Kita pernah bercakap mengenai Undi 18 ini sebelum pilihan raya umum negeri Johor. Ya. Pada bulan Februari pada tahun inilah. Ya. Jadi sekarang kita nak bercakap lagi, tapi spektrumnya sekiranya lebih besar. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh SPR ini, pada ketika ini jumlah pemilih di Malaysia adalah 21.1 juta orang, maksudnya yang boleh mengundi. Dan daripada jumlah 21.1 juta ini, 5.4% adalah pemilih berusia antara 18 hingga 20 tahun. 5.4% bukan jumlah yang kecil, iaitu sebanyak 1.1 juta orang. Satu jumlah yang cukup besar, saya kira, dan ia boleh mempengaruhi undi, terutamanya apabila kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 tidak lama lagi. Jadi jumlah 5.4%, apa signifikannya kalau kita dapat imbas kembali undi 18 ini? Pertama kali diadakan pada PRN Johor, selepas itu Melaka. Ya. Dan ini kita akan dapat menyaksikan keseluruhan 5.4% ini akan keluar mengundi. Ya. Signifikan nombor ini kepada PRU ke-15, Doktor. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizwan dan juga selamat pagi Malaysia. Satu topik yang pada saya penting untuk kita bicarakan, yang kebetulan kita sama-sama juga menonton pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kemarin, iaitu pembubaran Parlimen. Bermakna satu simboliknya adalah proses demokrasi ini telah bermula. Dan ini merupakan satu keunikan kepada sejarah negara, iaitu kali pertama kita untuk melaksanakan pilihan raya umum ya di peringkat nasional melibatkan pengundi muda, iaitu undi 18 itu sendiri. Dan seperti mana yang saudara Ridwan ceritakan tadi ya, sebenarnya undi 18 mula dilakukan pelaksanaannya semasa PRN Johor yang lepas. Dan kita lihat ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Walau bagaimanapun kita nampak optimis bahawa inilah merupakan salah satu platform ya untuk kita meletakkan pemimpin muda kita ke hadapan, satu platform untuk memberikan peluang kepada golongan belia untuk mula memimpin. Kerana kita nampak ya, sesebuah negara yang maju sebenarnya bermula daripada idealistik generasi muda itu sendiri yang sama-sama membina negara. Kita nak wujudkan satu ekosistem ya, Saudara Rizwan yang kerana kita nak supaya ia nampak signifikan, iaitu mereka sama-sama membina negara. Golongan belia juga menjadi rakan kepada pembangunan negara. Itulah kerana undi 18 tersebut dilaksanakan. Dan saya ingat waktu ketika itu Saudara Rizwan pada bulan Julai 2020 ketika perbahasan di Parlimen ketika itu 211 ahli Parlimen ketika itu bersetuju, daripada 220 Parlimen bersetuju ya untuk melaksanakan undi 18 ini. Dan saya nampak ia merupakan satu simbolik. Kenapa? Kerana ia meletakkan suara belia lebih tinggi daripada suara yang sepatutnya. Jadi apa yang dapat kita gambarkan dengan pilihan PRN Johor dan juga PRN Melaka? Secara keseluruhannya, kedua-dua pilihan raya ini, kalau ikut peratusan keluar mengundi, hanya 60 lebih peratus, termasuklah pengundi-pengundi muda ini. Ya. Apa yang dapat kita gambarkan daripada perkara ini? Adakah suara pengundi muda ini mempengaruhi kedua-dua pilihan raya yang telah pun mengimplementasikan undi 18 ini? Ya, kalau kita lihat bahawa penglibatan generasi muda sikit sebanyak membantu di dalam menentukan undi semasa pelaksanaan PRN Johor yang lepas. Bagaimanapun, bila kita lihat dari segi jumlah pertambahan undi ya, seperti mana yang dimaksudkan oleh Saudara Rizwan tadi ya, peningkatan jumlah pengundi, bayangkan ya, hampir 1.2 juta pengundi muda ya, yang terdiri daripada umur 18 hingga 20 tahun. Semestinya akan memberi implikasi besar dalam menentukan hala tuju negara. Dan kalau kita lihat jumlah pengundi juga meningkat dengan begitu ketara sekali. Sebelum ni jumlah pengundi ketika tak PRU yang ke-14 yang lepas lebih kurang sekitar 14.9 juta. Tetapi jumlah pengundi yang dijangkakan dan dianggarkan untuk pilihan raya umum ke-15 ini sejumlah hampir 21.1 juta. Jadi kalau nampak peningkatan hampir 7.8 juta, banyak tu sebenarnya Wan. Jadi perlu untuk kita lebih banyak program-program pendidikan politik supaya anak muda ni sebenarnya matang dari segi politik itu sendiri. Dari segi kematangan, tahu mungkin berbeza dengan matang, Doktor. Ya. Undi 18 ataupun remaja yang berumur 18, mereka mungkin tahu situasi politik, terutamanya apabila mereka, kita semua ini terdedah dengan pelbagai informasi yang disebarkan oleh media sosial khususnya. Tetapi kematangan mereka dalam berpolitik itu satu perkara yang berbeza. Adakah kita sekarang berhadapan dengan generasi yang sudah pun
membina kematangan mereka terhadap politik? Sebenarnya apabila kita membicarakan kematangan politik, dia perlu bermula dengan pendidikan politik itu sendiri. Mana mungkin lahirnya kematangan politik tanpa literasi politik. Bermakna di sini usaha untuk kita menyemarakkan lagi program-program pendidikan politik, memberi pendahan kepada generasi muda supaya mereka menjadi matang. Istilah kematangan politik ini sebenarnya ramai yang menggambarkan golongan belia sebenarnya masih belum matang. Kita tak boleh ukur kematangan tersebut hanya semata-mata daripada jumlah usia itu sendiri. Tetapi sebenarnya kita nak lihat bagaimana kematangan cara berfikir, cara bertindak generasi muda sebenarnya. Itulah sebenarnya yang menggambarkan kematangan golongan mulia untuk terlibat bersama-sama di dalam agenda demokrasi negara. Kerana kita lihat Saudara Rizwan, kalau kita lihat negara-negara seperti di United Kingdom, di United States, sejak tahun 1970-an lagi mereka dah memberikan peluang kepada generasi muda untuk terlibat dalam proses demokrasi. Dan ketika itu hak mengundi diturunkan pada ketika itu. Dan ia telah berkembang di kawasan Middle East, contohnya di kawasan India, Pakistan, ketika itu waktu tahun 1980-an, ketika itu memberikan peluang kepada generasi muda untuk terlibat dalam politik. Dan akhirnya kita lihat kebanyakan negara maju sekarang ini, kebanyakan pemimpin-pemimpin tinggi negara daripada generasi muda kerana peluang tersebut diberikan. Jadi saya rasa sudah sampai masanya lah untuk kita sama-sama meraihkan proses demokrasi bersama generasi muda dan kita nakkan supaya generasi muda juga terlibat secara langsung di dalam politik. Kalau dulu kita dapat melihat pengundi di atas pagar ini, Doktor, apabila kita bercakap mengenai undi atas pagar ini, mereka senang dipengaruhi oleh bantuan semasa pada ketika itu. Contohnya apabila kita berada di situasi di luar bandar, pemberian bantuan pada ketika hari mengundi, payung, baju dan sebagainya. Satu yang kelakar, tapi itu berlaku. Boleh mempengaruhi satu undi. Tetapi untuk generasi baru, mereka informasinya lebih terdedah di media sosial. Apa sahaja berita yang tular di TikTok, Instagram, Twitter dan Facebook mampu untuk mempengaruhi pemikiran mereka sesaat saja, sekelip mata. Berbeza dengan situasi dahulu. Ini situasi pengundi di atas pagar. Bagaimana untuk kita tackle isu ini, Doktor? Sebenarnya itu satu, saya nampak satu kelebihan sebenarnya untuk kita menyemarakkan lagi proses pendidikan politik melalui media sosial juga. Jadi bagaimana walaupun kita nampak maklumat dan juga segala informasi yang begitu luas di dalam media sosial, sebaliknya kalau kita ubah naratif tersebut kepada pendidikan politik melalui media sosial, saya nampak ia merupakan satu kelebihan untuk kita terus memberikan peluang kependedahan tentang pentingnya keterlibatan belia dalam politik. Kita tak nak belia kita apolitikal. Politikal ni maksudnya belia kita tak kisah apa yang berlaku pada negara, wak ima apa sekalipun, tak kisah. Yang penting kami fikirkan diri kami saja. Itu kita tak mahu. Kita nak supaya golongan belia terlibat bersama-sama sebagai rakan untuk membina negara. Jadi kalau kita nampak Saudara Rizwan, bila kita menggunakan sepenuhnya media sosial untuk tujuan politik, saya nampak sampai masanya untuk kita ubah naratif pendidikan politik tu. Kita boleh laksana, contohnya kita dapati daripada kajian yang kita lakukan, kita dapati kebanyakan golongan belia memang mengikuti media sosial terutamanya Twitter dan Instagram dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Saudara Rizwan, termasuk juga Facebook. Dan penting juga untuk kita memberikan maklumat informatif tentang pilihan raya itu sendiri, maklumat informatif tentang proses demokrasi itu sendiri. Kenapa golongan belia perlu terlibat. Kalau dulu Saudara Wan, generasi muda terpaksa pergi bertempur dengan menggunakan senjata untuk mencapai kemerdekaan, dan itu sebenarnya lambang patriotisme ketika itu. Dan bila negara mencapai kemerdekaan, waktu itu generasi muda turun ke jalan dan sebagainya memperjuangkan hak mereka. Tetapi kini generasi muda mereka juga menzahirkan semangat patriotisme mereka melalui keterlibatan mereka dalam proses demokrasi negara. Itu sebenarnya naratif baru di dalam konteks demokrasi pada hari ini. Jadi maknanya mungkin lepas ni konten TikTok, mungkin lepas ni konten Instagram dan juga maklumat daripada Twitter semua interaktif menceritakan tentang proses pilihan raya. Tak salah sebenarnya nak buat simulasi kan, untuk meremajakan semula rasa untuk turun mengundi itu sendiri. Saya suka bercerita mengenai naratif yang perlu kita adapt dengan situasi semasa, iaitu situasi generasi baru pun begitu. Kalau kita lihat pula dari aspek parti itu sendiri, nak naik kepada satu tahap jadi pengurusi bahagian dan sebagainya, ia mengambil masa yang lama, dan pool itu masih lagi dipegang oleh generasi-generasi lama, yang mana jadi seolah-olah ada benteng antara generasi muda dengan generasi yang sudah lama itu dalam kepimpinan parti politik, dan akhirnya dia akan mempengaruhi siapa yang akan menjadi calon. Jadi terdapat benteng di situ antara naratif generasi muda dengan naratif pergerakan
parti politik ini dan juga kepimpinan parti politik ini. Benteng itu perlu dipecahkan, Doktor? Ya, sebenarnya saya tertarik dengan statement tadi kerana kita perlu lihat bahawa daripada data itu sendiri, daripada indeks belia Malaysia, kalau kita lihat daripada tahun 2015 hingga tahun 2019 ada 12 domain yang diukur untuk lihat belia, dan salah satunya adalah domain sosialisasi politik, dan itulah domain yang sebenarnya yang sangat merisaukan, yang paling rendah, dan kita nampak bahawa itu perlu dilakukan lebih banyak lagi usaha-usaha untuk kita remajakan penglibatan belia dalam politik. Kalau terlihat indeks belia yang terkini 2020 yang dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Penggunaan Belia Malaysia, termasuk indeks belia 2021, naratif tersebut sebenarnya kita nampak terlalu rendah pencapaian dari segi skor indeks, terutamanya kepada aspek nak membincangkan tentang politik. Dia rasa malu nak bercerita tentang politik, senario tanah air, cerita tentang kepimpinan negara, rasa macam ada sedikit janggal dekat situ. Jadi maknanya macam mana kita nak pecahkan benteng itu terlebih dahulu. Itu bagaimana mereka boleh membicarakan tentang soal politik, membicarakan tentang negara, bagaimana keterlibatan golongan belia. Kita perlu lebih memecahkan lebih tembok itu dulu supaya orang belia dalam merasakan bahawa politik ni sebenarnya sebahagian daripada keperluan hidup mereka. Jadi itu sebenarnya naratif kenapa undi 18 diperkenalkan. Bermakna dekat sini kita perlu lihat bahawa suara belia perlu diangkat. Mungkin suara anak muda dulu, mungkin senarai 29 daripada 30 senarai yang perlu didengari oleh pemimpin masyarakat atau pemimpin parti politik ketika itu. Tetapi sekarang dengan adanya undi 18, sudah pastinya suara belia diangkat tertinggi. Mungkin top 5, mungkin perkara pariti perlu dilaksanakan oleh mana-mana parti politik yang ingin menjadi kerajaan, dan juga mungkin parti pemerintah nanti perlu untuk meneruskan delegasi untuk mendengar sendiri suara belia, kerana suara belia sebenarnya adalah satu ketumbukan besar di dalam proses demokrasi negara. Bermakna generasi-generasi yang sudah pun lama berada dalam parti politik perlu mengajak mereka untuk join kepimpinan, kan? Ya, semestinya. Itu adalah satu perkara yang perlu untuk kita ubah situasi politik, kepimpinan parti dan juga situasi kepimpinan secara keseluruhanlah apa yang berlaku dalam politik Malaysia. Jadi apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan generasi muda ini turun mengundi? Mereka ni kadang-kadang ambil kisah tak kisah saja untuk turun mengundi. Ya, kita dapati betul berdasarkan daripada dapatan yang kita dapat tinjauan dilakukan semasa pilihan raya negeri Johor yang lepas waktu tim UPM Universiti Putra Malaysia ke lapangan, kita dapati memang ada sedikit perkara yang perlu ditambah baik, terutamanya untuk memberi kesedaran kepada golongan belia untuk mengundi. Dan ketika itu bila dapatan kajian kita perolehi, ramai yang terkejut, rupanya mereka telah terpilih dan telah didaftarkan sebagai pemilih. Mereka tidak tahu. Jadi maknanya kita perlu memperbanyakkan lagi program-program pendedahan tentang politik, terutamanya kepada belia-belia di luar bandar. Semestinya mungkin belia yang digital savvy ni, yang memang mengikuti perkembangan isu semasa melalui media sosial, mungkin mereka akan terdedah sikit sebanyak. Tetapi kita perlu memperluaskan lagi peluang-peluang akses ni, terutamanya kepada belia di kawasan luar bandar dan juga belia-belia yang terpinggir, untuk kita menyemarakkan lagi proses demokrasi ini. Dan kita nampak dekat situ antara perkara yang penting kita perlu lihat adalah banyak isu yang dilihat oleh generasi muda sekarang ni, termasuk isu bagaimana kebajikan mereka dilihat, kemampuan calon itu sendiri. Dan berdasarkan dapatan kajian kita semasa kita ke lapangan semasa PRN Johor yang lepas, terdapati pattern pengundi muda inginkan pemimpin baru yang bersih, yang bertenaga, yang bersemangat, dan mereka juga menganggarkan seperti bell curve di antara usia 35 hingga 55 tahun is ideal age untuk pemimpin ataupun calon-calon parti politik. Dan ini juga merupakan perkara yang perlu dilihat oleh calon atau terutamanya parti politik yang ingin bertanding untuk PRU ke-15 ini. Ini sebenarnya citra anak muda inginkan sesuatu yang lebih baik, citra anak muda inginkan kerajaan yang bersih, kerajaan yang lebih mementingkan kepada soal kebajikan rakyat. Itu dapatan kajian yang kita perolehi semasa kita di lapangan. Jadi karakter-karakter yang diidamkan oleh pengundi muda ini mungkin lebih bersifat baharu, pemimpin yang baru, yang muda, yang bersih dan sebagainya. Kalau tidak, mereka tidak mahu mengundi, mungkin tidak mahu mengundi, tapi mereka juga mungkin akan turun mengundi. Ia bergantung kepada situasi yang berlaku dan juga keperluan mereka, bagaimana keperluan mereka dipenuhi. Kita berbalik sedikit sebelum pembubaran parlimen berlaku. Kita boleh imbas beberapa hari sebelum itu, 3 hari sebelum itu, bajet 2023 dibentangkan. Dan antara yang bajet 2023, antara yang fokus-fokus utama untuk generasi muda, pembangunan dan juga fokus dan bajet diberikan untuk ekonomi gig, memang untuk generasi muda, dari segi IT, dari segi jaringan internet. Ini semua adalah untuk kita cater keperluan generasi muda. Bagaimana kalau kita lihat situasi bajet 2023 yang dibentangkan, ia mampu untuk mempengaruhi peratusan keluar mengundi dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Walaupun dalam situasi sekarang, bajet 2023 itu kita akan dapat lihat kembali selepas daripada PRU 15 selesai.
Sebab itu pentingnya anak muda untuk sama-sama terlibat dalam proses demokrasi. Turunlah untuk mengundi kerana itu merupakan suara kita yang kita bawa untuk kita lihat masa depan kita. Kerana pada saya berdasarkan daripada pembentangan bajet pada Jumaat lepas oleh Menteri Kewangan, saya dapati banyak insentif-insentif yang diberikan kepada generasi muda, especially berkaitan dengan untuk mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi peluang latihan sebenarnya kepada generasi muda. Sebab generasi muda dia memerlukan program-program seperti upskilling, reskilling dan cross-skilling. Dan semestinya ini juga dapat menarik perhatian anak muda untuk mereka terlibat dalam proses demokrasi kerana inilah suara mereka. Jadi mereka akan rasa lebih bangga bila melihat kepada keterlibatan mereka di dalam pilihan raya, menjadi pemilih dan juga membuang undi. Kerana apa? Kerana itulah sebenarnya citra mereka untuk melihat masa depan yang lebih gemilang. Dan saya yakin dan percaya kalau kita dapat bersama-sama untuk pastikan bahawa golongan belia terlibat bersama-sama dengan politik, saya yakin dan percaya akan lebih ramai lagi pemimpin muda yang dapat dihasilkan. Dan pada masa akan datang kita akan nampak mungkin Perdana Menteri, mungkin menteri-menteri yang kanan kabinet dan sebagainya, mungkin kita akan nampak lebih ramai lagi golongan muda ke hadapan untuk membawa citra negara. Jadi jangkaan doktor, apakah naratif kempen pilihan raya yang akan berlangsung tidak lama lagi apabila kita menyentuh tentang 5.4% pengundi ini datang daripada undi 18 hingga 20 tahun ini? Ya, semestinya agenda penting adalah untuk melihat bahawa kapasiti yang dihasilkan, mana semua manusia yang dihasilkan terutamanya dalam kalangan belia itu sendiri memberi kompeten, memiliki kemahiran dan sepadan dengan keperluan global. Kerana kita lihat faktor utama bila kita pergi tinjauan di lapangan, kita juga dapati bahawa peratusan tertinggi sekali adalah golongan belia inginkan pekerjaan. So maknanya dekat sini mana-mana parti politik yang bakal membentuk kerajaan selepas PRU ke-15 perlu melihat perkara ini, perlu meletakkan ini sebagai agenda untuk memberikan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Yang kedua adalah merupakan gaji yang setimpal kepada generasi muda kerana golongan belia terutamanya yang lepasan daripada universiti, lepasan daripada sijil profesional dan sebagainya, mereka mendapatkan gaji yang setimpal dan setara dengan keperluan. Kita memang nampak trend tu positif dari segi kadar pengangguran yang semakin merosot. Kita nampak jika dibandingkan dengan waktu pandemik Mei 2020 waktu itu pengangguran sangat tinggi 5.3%, tetapi merosot dengannya. Tetapi kita risau kadar guna tidak penuh suazah semakin meningkat sedikit. Jadi kita risau gitu sebab maksud bahasa mudah kadar guna tidak penuh suazah ni sebenarnya menunjukkan yang golongan belia ni bekerja tidak sepadan dengan keperluan dan juga kemahiran mereka dan juga kelaikan mereka. Jadi perlu dilihat oleh kerajaan dan juga kita perlu memperbanyakkan ruang-ruang untuk golongan belia sebenarnya dapat mencipta peluang pekerjaan sendiri. Memang kita banyak insentif peluang mencipta kerajaan, tapi perlu untuk memberi latihan dan bimbingan kepada mereka. Maknanya kita tidak hanya boleh memberikan mereka one off, tetapi sebenarnya memberikan latihan berterusan, bimbingan untuk mereka membangun dan bangkit semula selepas pandemik COVID-19 ini. Ya. Dan juga suara generasi muda ini ataupun belia yang berumur 18 hingga 20 tahun ini sangat penting untuk menentukan apakah keputusan pilihan raya umum yang ke-15 yang akan berlaku tidak lama lagi. Itu sahaja masa yang kita ada, Doktor, untuk kita bercakap mengenai undi 18 belia, demokrasi membina negara. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, iaitu pensyarah pembangunan belia, Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga pengetua KOSAS Universiti Putra Malaysia, kerana sudi bersama-sama dengan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Baiklah, sekarang kita akan ke Labuan. Ini adalah berkaitan dengan APM tentang kesiapsiagaan untuk menghadapi musim banjir. Ini cerita pagi